Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan. Dan nikmat kehidupan kita ini yang paling besarnya, Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kita di dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salam dan selawat ke atas pimpinan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati majlis kita pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya menggantikan kelas Ustaz Naim. Minggu lepas pun saya dah ganti, pada malam ini juga saya ganti. Dan kita akan sambung pada surah Taha, ayat yang ke-60 pada malam ni. Pada minggu lepas kita berakhir pada ayat yang ke-59. Okey, dan malam ni insya-Allah pada ayat 60 sehingga ayat ke-65. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita untuk pada malam ini yang pertamanya kita akan buka kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita akan baca surah Al-Mulk. Okey, dengan kita niatkan moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita ini daripada azab kubur, insya-Allah, amin. Dan yang seterusnya kita akan masuk kepada pembelajaran kita. Fokus kita pada malam ini iaitu pada surah Taha bermula ayat ke-60. Okey, dan saya target berakhir pada ayat ke-65 lah, insya-Allah. Itu adalah perjalanan kita pada malam ini. So moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita semua untuk belajar Al-Quran. Okey, jom kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita mulakan kelas kita pada surah Taha bermula ayat yang ke-60. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat lagi, sebelum ni pada minggu lepas kita sudah pun belajar berkenaan dengan surah Taha sehingga ayat yang ke-59 ya. Baik, so malam ni kita terus masuk kepada ayat yang ke-60. So seperti biasa saya akan memberi penerangan dulu bagaimana pendekatan yang saya akan gunakan adalah iaitu 4 step, 4 cara yang saya akan gunakan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, yang pertamanya adalah kita akan cari terlebih dahulu di manakah tempat yang kita boleh berhentikan bacaan Al-Quran kita. Kalau sekiranya ayat tersebut panjang, maka kita perlu cari tempat wakaf. Kalau pendek, kita boleh teruskan sahaja dengan satu nafas sahaja. Boleh. Itu yang pertama, iaitu kita cari terlebih dahulu tanda wakaf. Yang kedua, selepas kita jumpa tanda wakaf, saya akan baca terlebih dahulu. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan
hanya dengar sahaja bacaan saya dan tuan-tuan puan-puan perlu perhatikan pada ayat bacaan yang saya sedang baca. Okey. Yang kedua, barulah tuan-tuan puan-puan baca bersama dengan saya secara perkataan. Okey, saya akan pecahkan ayat yang panjang tersebut kepada pecahan perkataan. Kemudian kita akan tengok kepada hukum tajwid. Kita akan ulang kaji hukum tajwid yang sudah pun belajar dengan Ustaz Naim sebelum ni. Okay, kita ulang kaji balik, kita ulang dan ulang lah. Itu satu, memang tak boleh dinafikan bahawa cara untuk belajar ni adalah dengan cara pengulangan, dengan cara latih tubi. Okay, dengan latih tubi itulah maka adanya pembelajaran di situ. Okay? Kalau kita tidak ada ulang kaji, maka kita hanya sekadar touch and go sahaja. Sebelum ni kita dah belajar dah contoh mad asli. Apa mad asli? So inilah peluang untuk kita ulang kaji balik. Okay? Dan step yang terakhir sekali adalah tuan-tuan puan-puan baca bersama dengan saya. Okay, baik, jom kita masuk pada ayat yang ke-60. Tempat wakaf yang kita boleh berhentikan bacaan kita. Bagi saya ini adalah antara ayat pendek yang kita boleh baca dengan hanya sekadar satu nafas sahaja. Dan pada ayat ke-60 ini juga tidak ada ayat ataupun bacaan yang panjang lebih daripada 2 harakat. Tidak ada, semua kalau panjang ni pun 2 harakat saja. Okey, baik. So tuan-tuan puan, sekarang saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Saya ulang, tuan-tuan puan-puan cuba dengar. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Saya ulang sekali lagi. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Okey, sekarang tuan-tuan puan-puan baca ikut saya secara perkataan. Saya akan pecahkan terlebih dahulu. Ya. Fatawalla fir'aunu fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Okey, di sini ada 4 potongan ayat. Okey, sebenarnya potongan ayat lah. Kalau perkataan ni yang ini satu perkataannya. Okey, kalau ambil satu persatu tu saya akan cuba sesuaikan yang mana boleh satu perkataan. Okey. Okay, so kita ada 4 potongan ayat. Kita akan cuba masuk terlebih dahulu potongan ayat yang pertama, iaitu fatawalla. Okey, saya baca. Fatawalla. Cuba tuan-tuan puan-puan perhatikan. Okey. Fatawalla. Cuba. Fatawalla. Sekali lagi, 1, 2, mula. Fatawalla. Okey, baik. Sekarang kita cuba tengok terus kepada hukum tajwid. Okey, iaitu hukum tajwidnya fatawalla. Kalau di sini tuan-tuan puan-puan perasan ada tanda kecil huruf alif. Okey, ini dipanggil sebagai mad asli huruf alif. Sebab apa? Mad asli huruf alif sebelumnya berbaris di atas, maka di situ kita baca la dipanjangkan 2 harakat. Fatawalla. Okey, la 2 harakat di sini. Kemudian kita masuk pada kalimah yang kedua. Okey, iaitu fir'aunu. Cuba 1, 2, mula. Fir'aunu. Ulang.
Fir'aunu. Okey, bukan fir'au. Fir'aunu, huruf ain. Okey, baik. Sekali lagi sama-sama. 1 2 mula. Fir'aunu. Ulang. Fir'aunu. Baik, di sini dia kalau kita tengok tidak ada hukum tajwid lah, cuma satu sahaja, iaitu huruf ra yang dimatikan sebelumnya berbaris di bawah, maka dibaca dengan nipis lah. Bukan fir'au. Fir'auna. Fir'auna. Boleh? Okey, sekarang kita gabungkan kedua-dua perkataan ini atau potongan ayat ini. Saya baca terlebih dahulu. Fatawalla fir'auna. Saya ulang. Fatawalla fir'auna. Okey, baik. Selesai dua kalimah. Okey. Sorry, sekali lagi. Fir'aunu. Kan? Sekali lagi sama-sama. 1 2 mula. Fatawalla fir'aunu. Ulang. Fatawalla fir'aunu. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan tengok. Fajama'a kaidahu. Ulang. Fajama'a kaidahu. Baik, tuan-tuan dan puan, kita baca sama-sama. 1 2 mula. Fajama'a kaidahu. Ulang. Fajama'a kaidahu. Baik, sekarang kita cuba tengok hukum tajwid yang ada. Okey, di sini ada satu hukum tajwid, iaitu kalau tuan-tuan dan puan perasan, dia ada huruf waw kecil dan sebelumnya berbaris di depan. Maka ini dipanggil sebagai mad silah qasirah. Mad silah qasirah, dibaca dengan panjangnya 2 harakat. Okey. Dia berlaku kaidahu. Hu itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah contoh kita berhenti pada kaidahu ini, maka dia akan jadi macam mana bacaan kita? Fajama'a kaidah. Dia akan jadi macam tu, kan? So, bila kita waqaf di situ, maka tidak berlaku mad silah qasirah. Bila kita sambung, barulah berlakunya mad silah qasirah. Bila kita sambung di sini, barulah berlaku mad silah qasirah. Baik. So, bila kita sambung, 2 harakat lah panjangnya. Okey, sama-sama kita baca bermula daripada potongan ayat pertama. Sama-sama 1 2 mula. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu. Hu 2 harakat. Okey, sekarang kita masuk potongan ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu. Summa ata. Summa ata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba baca bersama dengan saya. 1 2 mula. Summa ata. Ulang. Summa ata. Okey, sekarang kita tengok hukum tajwid yang ada pada kalimah yang keempat ini, potongan yang keempat, iaitu huruf mim yang ada tanda syaddah. Huruf mim yang ada tanda syaddah. Maka di sini kita panjangkan bacaan kita dengan kadar 2 harakat. Tu. Summa. Okey, di situ dipanggil sebagai wajibul ghunnah, dibaca dengan panjang dengung 2 harakat. Summa, bukan sum, bukan huruf sin, itu ada huruf sa.
Sa, si, su, summa. Dengan cara kita mengeluarkan hujung lidah kita. Okey. Summa ata. Ata itu dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Summa ata. Okey, baik. Sekarang kita gabungkan keempat-empat potongan ayat ini. Okey, sama-sama 1, 2, mula. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Boleh tuan-tuan dan puan sekali lagi kita lancarkan bacaan kita sama-sama. 1, 2, mula. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Okey, baik, selesai ayat yang ke-60. Okey, kita teruskan pada ayat yang ke-61 surah Taha. Baik, yang pertamanya adalah kita tengok di manakah tempat waqaf yang kita boleh berhentikan bacaan kita. Dan kalau kita tengok pada ayat ke-61 ini, ayatnya adalah sangat panjang. Okey, so kalau kita nak baca dengan satu nafas saja memang tak sempat. Okey. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban. Okey, kita berhenti di sini. Kadhiba. Kemudian kita sambung saja. Fayushitakum bi'adab. Okey, di sini ada tanda waqaf hasan. Sepatutnya adalah lebih baik kita sambung. Okey, tetapi kalau kita tak nak sambung, kita nak berhenti di situ, maksudnya boleh juga, tidak ada masalah lah. Okey, tidak ada masalah, boleh. Waqaf hasan ni sebenarnya sebaik-baiknya kita baca dengan cara kita teruskan bacaan kita sebenarnya. Okey, baik, seterusnya waqad khaba man iftara. So kita ada 3 potongan ayat lah. Okey, bermula daripada qala lahum Musa sampai kepada kadhiba fayushitakum bi'adab. Kemudian waqad khaba man iftara. Okey, selesai. Jom kita mulakan dengan saya baca terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan puan-puan cuba perhatikan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Baik, sekarang saya ulang sekali lagi. Qala lahum Musa wainakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pada potongan ayat yang pertama. Mana potongan yang pertama yang ni? Okey. Baik. Saya baca terlebih dahulu potongan ayat ini. Saya baca sekali lagi lah, okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pada bacaan saya. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Okey, baik.
Sekarang tuan-tuan puan-puan baca ikut saya secara perkataan. Baik, sekarang kita pecahkan ya perkataan ini. Potongan yang pertama, qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Okey, baik. So kita pecahkan menjadi 3 potongan ayat lah. Kita masuk pada potongan ayat yang pertama. Saya baca, tuan-tuan puan-puan ikut saya, okey? Qala lahum Musa. Baca. Qala lahum Musa. Baik. Ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Qala lahum Musa. Okey, baik. Kita perhatikan hukum tajwid yang ada pada kalimah ataupun potongan ayat yang pertama. Okey. Iaitu qala. Qala dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Qala lahum. Okey. Qa bukan ka. Qa. Okey. Qala lahum. Hum. Di sini kita jumpa huruf ataupun mim mati bertemu dengan mim. Ni termasuk di dalam hukum mim mati. Mim ada yang bertemu dengan mim. Contohnya ni lah. Ada mim bertemu dengan ba. Dan ada pula mim bertemu dengan selain daripada mim dan ba. So yang ni mim bertemu dengan mim, ini dipanggil sebagai idgham mislain. Nama apa? Idgham mislain. Didengungkan dengan kadar 2 harakat di sini. Okey. Lahum Musa. Lahum Musa. Okey, baik. Mu dibaca dengan panjang berapa harakat? 2 harakat. Mad asli huruf waw. Dan sa ini pula juga dibaca dengan panjang 2 harakat. Mad asli huruf alif. So kalau kita baca macam mana? Qala lahum Musa. Ulang. Qala lahum Musa. Okey, baik tuan-tuan puan-puan. Kita masuk pada potongan ayat yang ataupun kalimah yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Wailakum la taftaru. Wailakum la taftaru. Okey, sekarang tuan-tuan puan-puan baca ikut saya. 1, 2, mula. Wailakum la taftaru. Wailakum la taftaru. Okey, baik. Kita cuba tengok hukum tajwid pada kalimah ataupun potongan ayat yang kedua. Wailakum la. Mim mati bertemu dengan huruf apa? Huruf lam. Ini kan gabungan huruf lam dan juga huruf alif. Maka dia menjadi lam alif macam tu kan. So huruf yang berada di depan ini adalah huruf lam. So mim mati bertemu dengan huruf lam. Maka di sini dipanggil sebagai izhar syafawi. Izhar syafawi bacaannya adalah jelas tanpa dengung. Wailakum la. Wailakum la. Jelas kum la. Kum la. Tetapi pada masa yang sama huruf mim itu kita perlu memberi hak, iaitu sifat huruf mim itu adanya sifat gunnah. Wailakum la. La. La sedikit. Dengung dia tu sedikit.
Wailakum la kum la. Dia bukan dengung dia sampai 2 harakat. Kalau 2 harakat dia akan jadi wailakum la. Dia bukan macam tu. Dia dengung hanya sifat huruf mim itu sahaja. Baik, saya cuba baca tanpa dengung ataupun sifat gunnah yang ada pada huruf mim. Ni tanpa, okey. Wailakum la, wailakum la. Dia akan jadi macam tu. Wailakum la, kum la. Bukan kum la kita. Wailakum la, la. Nampak tu sifat pada huruf mim. Sama juga kalau pada huruf nun pun, nun mati pun macam tu jugalah cara dia. Okey. Baik. Wailakum la taftaru. Taftaru dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf waw. Okey, sekali lagi sama-sama 1 2 mula. Wailakum la taftaru. Ulang. Wailakum la taftaru. Okey, sorry di sini tertinggal satu lagi. Ini dipanggil sebagai la alif mad asli huruf alif la. Kita panjangkan la itu dengan kadar 2 harakat. Okey. Wailakum la taftaru. Taftaru. Okey, baik, selesai. Kita gabungkan kedua-dua potongan ayat ini. Sama-sama 1 2 mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru. Okey, baik. Kita masuk pada potongan ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu. Ala Allahi kadhiba. Saya ulang. Ala Allahi kadhiba. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan puan-puan baca secara perkataan bersama dengan saya, iaitu ala Allahi kemudian kadhiba. Okey, baik. Kita ambil potongan ayat pertama. Sebenarnya kita dah pecah dah kan. Okey. Ala Allahi kadhiba. Baik, yang pertamanya adalah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita berhati-hatinya ialah ain. Bukan ala Allah. Ala Allah. Ala Allah. Di situ ada 2 bacaan yang berbeza. Yang pertama huruf hamzah. Yang kedua huruf ain. So yang betulnya huruf ain. Ala Allah. Ala Allah. La ini dipanggil sebagai lafzul jalalah, iaitu lafaz kalimah Allah ini sama ada ala Allah ke alalla. Saya ulang ala Allahi ataupun alallahi. Yang mana yang betul? Ala Allah kan. Sebab apa kita baca dengan ala Allah, tak baca dengan alalla, alallahi, alallahi. Tu. Kenapa? Sebab bila kita tengok kalimah Allah tersebut, lafzul jalalah, kita perhatikan huruf sebelum kalimah Allah itu. Ala kan. Huruf lam itu yang terakhir berbaris di atas. Baris sebelum kalimah Allah itu kita tengok. Saya ulang. Baris yang ada pada huruf dan huruf itu terletak sebelum kalimah Allah. Jelas? Kalaulah dia berbaris di atas macam ini ala Allah, maka dibaca dengan ala Allah. Ala Allah. Itu dengan cara kita tebal. Kalaulah dia berbaris di depan. Berbaris di depan, contohnya macam ni. Alu.
maka dibaca juga dengan tebal. Alullah tu contoh contoh. Alullah. Semua dua itu dibaca dengan tebal. Kalau berbaris di bawah ali, barulah dibaca dengan alillah. Nampak baru dibaca dengan alillah. Dibaca dengan nipis. Tetapi sekarang ini dia berbaris di atas, tuan-tuan dan puan-puan. So kita baca dengan kadar dengan cara menebalkan kalimah Allah tersebut. Alallah kadhiba. Allah ini pula di sini kita baca dengan panjangnya 2 harakat. La alallahi kadhiba. Ba itu dibaca dengan panjang 2 harakat dan kita buang 1. Kadhiba. Okey, boleh selesai. Sekarang kita baca sekali lagi pada kalimah yang ketiga ini sama-sama. 1, 2, mula. Alallahi kadhiba. Ulang. Alallahi kadhiba. Okey, baik, selesai. Sekarang kita gabungkan ketiga-tiga kalimah tersebut membentuk satu potongan ayat. Okey, baik, jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Okey, ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Okey, selesai. Kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Okey, yang ini. Ini potongan ayat pertama tadi kan? Ini potongan ayat yang kedua. Ini potongan ayat yang ketiga. Okey, kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Fayushitakum bi'adab. Fayushitakum bi'adab. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, cuba baca bersama dengan saya. Kita ambil satu, dua-dua tu teruslah. Okey. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan ikut saya. Fayushitakum bi'adab. Ulang. Fayushitakum bi'adab. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, sekarang kita cuba tengok hukum tajwid yang ada. Fayushitakum bi'adab. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka di sini dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Hukum mim mati bertemu dengan ba, maka hukum dia dibaca dengan dengung, iklab, 2 harakat. Fayushitakum bi'a. Tu huruf ain tu kena berhati-hatilah. Azab. Ni dibaca dengan panjangnya 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Pilih yang mana. Tapi kalau kita ambil je 4, maka ma'arili sukun yang lain pun yang kita jumpa kena baca dengan panjang 4 harakat juga. Boleh. Bi'adab. Ambil 4 harakat. Fayushitakum bi'adab. Dan last kalinya adalah huruf ba ini, di mana kita matikan dia kerana waqaf. Bila huruf ba ataupun huruf-huruf qalqalah
iaitu huruf qalqalah ni ada huruf qa, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf tersebut. Bila dimatikan sama ada mati asal ni memang dia ada tanda mati, ataupun dimatikan kerana waqaf, maka di situ menjadi qalqalah. Tetapi kita nak pastikan dia memang qalqalah dah. Dan qalqalah ini dia ada 3 cara detakan ataupun 3 cara qalqalah. Iaitu yang pertama qalqalah sughra, detakan paling kecil. Yang kedua qalqalah kubra, detakan kuat. Qalqalah akbar, qalqalah yang paling kuat. Okay. So yang ini kita tengok di sini adalah huruf ba ini dimatikan kerana waqaf. Bila kerana waqaf, dia sama ada kubra ataupun akbar. Dia kubra apabila dia tidak ada tanda syadah. Ada tanda syadah tak pada huruf ba? Tidak ada. Maka dia adalah qalqalah kubra. Kalau ada tanda syadah, maka qalqalah akbar. Nampak? Kalau dia adalah ba yang ada tanda mati asal macam ni, ba tu dia bukan mati kerana waqaf, tapi dia kerana ada tanda ba macam tu, berada di hujung ni pula, maka dia adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Bi'adab, ada tanda mati asal. Okey. Baik, selesai. Jom kita sama-sama baca. Fayushitakum. 1, 2, mula. Fayushitakum bi'adab. Fayushitakum bi'adab. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita gabungkan ke empat kalimah tersebut. Okey. 1, sama-sama kita baca. 2, mula. Tapi yang ni berhenti kan? Kadhibah tu berhenti di situ. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adab. Ini qalqalah kubra kan. Baik, sekarang kita masuk pada potongan ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu potongan yang ketiga. Wa qad khaba man iftara. Saya ulang. Wa qad khaba man iftara. Baik, tuan-tuan dan puan, sekarang tuan-tuan dan puan baca ikut saya secara perkataan. Wa qad khaba man iftara. Okey, 2 di situ. Saya baca terlebih dahulu yang ni. Wa qad khaba. Cuba. Wa qad khaba. Ulang. Wa qad khaba. Okey, sekarang kita tengok hukum tajwid. Wa qad kha, huruf dal yang ada tanda mati asal, qalqalah sughra. Wa qad kha, dia ada detakan. Wa qad kha, 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Wa qad khaba. Baca. Wa qad khaba. Next. Maniftara. Maniftara. Cuba. Maniftara. Baik, di sini hukum tajwidnya adalah ra dibaca dengan panjang 2 harakat. Maniftara. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita gabungkan. Saya baca. Wa qad khaba man iftara. Cuba. Wa qad khaba man iftara. Okey, selesai. Kita gabungkan ketiga-tiga
potongan ayat tersebut. Sama-sama. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Next. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Okey, selesai. Ayat ke-61 selesai. Okey, kita teruskan kelas kita pada ayat ke-62. Pertama, tempat wakaf adalah pada di sini. Itu adalah tempat wakaf, okey. Kemudian kita sambung wa asarrun najwa. Okey, baik. Sekarang kita ada dua potongan ayat. Saya baca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Okey, saya ulang. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Okey, baik. Tuan-tuan perempuan, di sini kita ada dua potongan ayat, okey, iaitu fatanaza'u bainahum. Kita wakafkan di situ. Cuma saya nak fokuskan secara perkataannya. Tuan-tuan puan baca bersama dengan saya secara perkataan, iaitu yang pertama fatanaza'u amrahum bainahum. Okey, kita ambil yang ni dulu. Fatanaza'u. Baca. Fatanaza'u. Ulang. Fatanaza'u. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada hukum tajwid. Fatana dibaca dengan dua harakat. Okey. Kerana di sini adalah mad asli huruf alif. Mad asli huruf alif, maka dibaca dengan panjangnya dua harakat. Fatana na za'u. Itu dibaca dengan panjang dua ini bukan dua harakat. Mad asli huruf waw, dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kalau yang dah belajar diingat, dipanggil sebagai mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil dibaca dengan panjangnya 5 harakat. Okey, mak jaiz, mak wajib, kita ambil dua-dua 5 harakat mudah. Okey. So bila kita jumpa je mak jaiz munfasil yang lain pun, maka kita baca dengan berapa harakat? Yes, 5 harakat juga. Tu cara dia, boleh? Okey, sekali lagi sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Fatanaza'u. Ulang. Fatanaza'u. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Amrahum bainahum. Amrahum bainahum. Ulang. Amrahum bainahum. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok hukum tajwid. Amra. Baik, di sini dia ada huruf hukum mim mati.
Mim mati selepas dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ra. Maka di sini adalah dipanggil sebagai izhar syafawi. Izhar syafawi maksudnya tidak ada dengung lah. Macam tadi. Amra, amra. Tetapi dia ada sifat apa? Yes, sifat gunnah pada huruf mim tersebut. Amra, amra. Dia ada sedikit gunnah. Amra, bukannya amra, amra, amra. Itu lain. Nampak yang bunyi dia angin tu dia masuk ke dalam hidung kita. Amra, yang tak masuk amra, amra. Boleh. Amrahum. Yang ni dengung. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ini dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Dengung 2 harakat. Amrahum amrahum bainahum. Boleh. Amrahum bainahum. Cuba. 1, 2 mula. Amrahum bainahum. Okey, kita gabungkan kedua-dua kalimah tersebut sama-sama. 1, 2 mula. Fatanaza'u amrahum bainahum. Sama-sama. 1, 2 mula. Fatanaza'u amrahum bainahum. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Wa asarrun najwa. Wa asarrun najwa. Okey, cuba. Wa asarrun najwa. Baik, tuan-tuan puan-puan, kita cuba tengok hukum tajwid. Wa asarru, sepatutnya waw ni, waw itu adalah mad asli huruf waw. Sepatutnya dibaca dengan panjangnya 2 harakat. Betul tak? Tetapi selepas dia itu ada hamzah wasal, maka tidak dibaca dengan panjang 2 harakat. Dia akan terus wa asarrun najwa. Di sini adalah alif lam syamsiah, kan? Alif lam syamsiah, maka dia tidak dibunyikan alif lam tersebut. Wa asarrun najwa. Run najwa. Nun yang ada tanda syaddah wajibul ghunnah dibaca dengan ghunnah dengan 2 harakat. Sebab itu kita baca wa asarrun najwa. Najwa. Ingat tak qalqalah? Iaitu huruf jim ini ada tanda mati asal, maka dia adalah qalqalah apa? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. So kita baca dengan detakan kecil. Wa asarrun najwa. Wa asarrun najwa. Najwa. Wa itu pula kita baca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Okey, selesai. Sekali lagi kita baca wa asarru. 1, 2 mula. Wa asarrun najwa. Okey, sekarang kita gabungkan kedua-dua kalimah ini sama-sama. 1, 2 mula. Fatanaza'u amrahum bainahum. Wa asarrun najwa. Sekali lagi sama-sama. 1, 2 mula. Fatanaza'u amrahum bainahum. Wa asarrun najwa. Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan, kita cuba ulang balik bermula daripada ayat yang ke-60 yang kita belajar pada malam ini.
sebagai ulang kaji ayat 60 sampai ayat ke-63. Sama-sama boleh? Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Ayat ke-61. Okey, boleh cuba potong ayat pertama dulu. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Next. 1, 2, mula. Fayushitakum bi'adab. Okey, bagus. Next. Wa qad khaba man iftara. Okey. Ayat ke-62. 1, 2, mula. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Okey, baik. Selesai ayat ke-62. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-63. Dan ayat ini juga adalah antara ayat yang panjang juga. Okey, so kita tengok manakah tempat yang kita boleh berhentikan bacaan kita. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Kita berhenti di sini. Yukhrijakum. Kemudian kita patah balik. Kita kena patah balik kepada ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Berhenti di situ. Kemudian wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Okay, so kita ada 3 potongan ayat lah di sini. Okay, kita masuk terlebih dahulu pada potongan ayat yang pertama. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Saya ulang. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan baca bersama dengan saya. Iaitu yang pertama, qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Okey, baik, kita tengok pada potongan ayat yang pertama, iaitu qalu. Saya baca. Qalu in hadani. Qalu in hadani. Baik, baca. 1, 2, mula. Qalu in hadani. Okey, baik. Kita cuba tengok hukum tajwid yang ada. Qa, yang pertamanya adalah qa.
dibaca dengan kadar panjangnya 2 harakat. Qa. Okey. Mad asli huruf alif. Kemudian lu, itu mad asli huruf waw ini bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. So bila 2 kalimah maka dia adalah mad jaiz mufasil. Lu itu dibaca dengan panjangnya 5 harakat. Qalu in hadani. Di sini adalah hukum nun mati bertemu dengan huruf ha, dipanggil sebagai izhar halqi. Izhar halqi ini tidak ada dengung pada bacaan dia, iaitu yang ada adalah bacaan jelas tanpa dengung. Inha boleh tanpa dengung. Kemudian huruf ha ini pula kita baca dengan ha gelak. Ha apa? Ha gelak. Kenapa dipanggil dengan ha gelak? Kerana kalau kita gelak macam mana? Kan? Bukannya ha. Tak. Ha gelak. Ha. Dan ha itu pula kita baca dengan kadar panjangnya 2 harakat. Kerana mad asli huruf alif. Ha. Za ini juga dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Hazani. Baik, sekarang kita gabungkan semua. Okey, baik. Pada potongan ayat pertama sama-sama kita baca 1 2 mula. Qalu in hadani. Ulang 1 2 mula. Qalu in hadani. Okey, baik, selesai. Kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Okey. Iaitu la sahirani. Ulang. La sahirani. Ulang sekali lagi. La sahirani. Baik, hukum tajwidnya adalah la sa 2 harakat, hira 2 harakat. Kedua-dua ini adalah mad asli huruf alif. Okey. Cuba. La sahirani. Okey, baik. Kita gabungkan kedua-dua kalimah tersebut sama-sama 1 2 mula. Qalu in hadani lasahirani. Hirani. Satu tu lupa. Ha ini adalah ha pedas. Hirani. Okey. Baik, seterusnya. Yuridani. Ulang. Yuridani. Okey, baik. Cuba kita perhatikan hukum tajwid. Yuri. Ri itu dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Yuri. Dani. 2 harakat mad asli huruf apa? Yes, mad asli huruf alif. Yuridani. Okey, baik. Sekarang kita gabungkan ketiga-tiga kalimah tersebut ataupun potongan ayat tersebut. 1 2 mula. Qalu in hadani lasahirani yuridani. Okey, baik. Last yang ini saya baca terlebih dahulu. Ayyukhrijakum
yukhrijakum. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Yukhrijakum. Okey, baik. Kita cuba tengok hukum tajwidnya adalah hukum nun mati bertemu dengan huruf ya, maka ini dipanggil sebagai hukum nun mati, iaitu nun mati bertemu dengan ya dipanggil sebagai idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. So bila kita sebut idgham ma'al ghunnah, ini bermaksud masuk dan dengung. Dengung 2 harakat lah. Dan nun ini dimasukkan ke dalam huruf ya. Sebab itu kita baca ai, bukannya an. Ai, nun itu sudah pun dimasukkan ke dalam huruf ya. Ayyukhrijakum. Ayyukhrijakum. Kemudian ja ini pula dibaca dengan panjang 2 harakat. Mad asli huruf alif dan mim dimatikan. Okey. Ayyukhrijakum. Okey, baik, selesai. Kita gabungkan keempat-empat potongan ayat tersebut sama-sama, bermula daripada qalu. Okey. Sama-sama. 1, 2, mula. Qalu in hadani nasahirani yuridani an yukhrijakum. Okey, selesai satu potongan ayat. Sekali lagi sama-sama. Tarik nafas. Mula. Qalu in hadani nasahirani yuridani an yukhrijakum. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan ayat yang kedua, bermula pada an yukhrijakum. Okey. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan perhatikan ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Saya ulang sekali lagi. Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Okey, baik. Sekarang kita cuba perhatikan secara perkataan. Ayyukhrijakum dah bincang dah tadi. Okey. Min ardikum bisihrihima. Okey, so kita kena baca seteruslah yang ni. Sebab apa? Dia ada kaitan satu persatu tersebut. Okey. Baik. Ayyukhrijakum. Okey, cuba baca yang tu dulu. Ayyukhrijakum. Kum, buat macam tu. Kum min. Sebab apa? Di sini adanya hukum mim mati bertemu dengan hukum huruf mim. Maka di sini dipanggil sebagai idgham mislain. Idgham mislain kita baca dengan cara kita dengung 2 harakat. Okey. Ayyukhrijakum. Okey. Kum. Baik. Min ardikum. Ambil yang tu dulu. Boleh? Kita ambil yang ni. Min ardi. Min ardi. Cuba. Min ardi. Ulang. Min ardi. Sebab apa min? Sebab nun mati itu
bertemu dengan huruf hamzah, maka dia adalah izhar syafawi. Izhar syafawi, tidak ada dengung, dibaca jelas tanpa dengung. Min ardikum. Di sini pula mim mati bertemu dengan huruf ba, ini adalah izhar ikhfa syafawi. So dengung dengan kadar 2 harakat. Ardikum bisih. Cuba 1 2 mula. Bisih. Okey, baik. Rihima. Ni beza. Bisih bukan bisih. Rihima. Bisih. Ha terlebih dahulu baru hi. Bisih rihima. Ma itu dibaca dengan panjangnya 2 harakat. Okey, baik. Saya baca sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan cuba perhatikan pada bacaan tersebut. Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Sekali lagi sama-sama. 1 2 mula. Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Okey, baik. Selesai. Kita gabungkan ke semua yang kita sudah pun belajar ini. Baik. Daripada awal qalu sama-sama. 1 2 mula. Qalu in hadzani lasahiru. Sekali lagi sama-sama. 1 2 mula. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Okey, kemudian kita patah an yukhrijakum. An yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan ayat seterusnya. Wa yadhhabani. Saya baca terlebih dahulu. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Saya ulang. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Okey. Sekarang baca ikut saya secara perkataan. Saya akan pecahkan terlebih dahulu. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Okey, baik. Potong ayat pertama. Baca bersama dengan saya. 1 2 mula. Wa yadhhaba. Okey, di situ nampak tak beza dia? Bukannya bukan wayaz, tetapi dengan cara kita mengeluarkan hujung lidah kita. Haba. Okey. Dan ba itu kita baca dengan kadar panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Haba. Haba. Okay, next. Bi tariqatikumul musla. Baca. Bi tariqatikumul musla. Ulang. Bi tariqatikumul musla.
Baik, tuan-tuan puan-puan, kita cuba perhatikan hukum tajwidnya adalah bitari. Sekejap bi- Okey, bitari. Yang ni. Hukum tajwid bitari dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli hurufiah. Bitari qatikumul. Alif lam syamsiah, kita bunyikan alif lam tersebut la, 2 harakat. Okey, sekali lagi saya baca. Wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Sama-sama, 1, 2, mula. Wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Okey, baik. Tuan-tuan perempuan, sekarang kita baca bermula daripada awal ayat. Okey, sama-sama 1, 2, mula. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Patah balik. An yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Next. Wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Okey, selesai ayat ke-63. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-64, ada baiknya kita ulang balik bermula daripada ayat yang ke-60. Ya, ini sebagai latihan kepada kita supaya kita ulang-ulang dan ulang. Okey? Baik. Sama-sama, 1 ayat ke-62. Mula. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Selesai. 61. 1, 2, mula. Qala lahum Musa wainakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Baik, ayat ke-62. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Ayat ke-63. Qalu in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Okey, ayat yang ke-64. Pertama, tempat wakafnya adalah Saffa. Kemudian waqad aflahal yawma man ista'la. Baik, saya baca terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Saya ulang. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Baik. Kita masuk pada potongan ayat yang pertama. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Baik. Kita potong terlebih dahulu. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Okey. Yang pertama, فَأَجْمِعُوا. Baca. فَأَجْمِعُوا. Ulang. فَأَجْمِعُوا. Okey, baik. Hukum tajwidnya yang pertama, fa'aj, huruf jim yang ada tanda mati asal, maka dia adalah qalqalah sughra. Sikit je. Fa'ajmi'u. Itu dibaca dengan panjang dua harakat mad asli huruf waw. Fa'ajmi'u. Okay, next. Kaidakum. Ulang. Kaidakum. Okey, baik. Kita gabungkan kedua-duanya, maka akan menjadi fa'ajmi'u kaidakum. Ulang. Fa'ajmi'u kaidakum. Okey, baik. Seterusnya, summa tus. Satu je kan, sampai summa tu saja. Sorry. Yang ni dulu kita ambil, okey. Summa tu. Okey, cuba. Summa tu. Okey, di sini ada mim yang ada tanda syaddah wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Summa itu yang gunnah tu. Summa tu. Sebab apa mat tu ya, hamzah ini dimatikan. Kemudian tu ini kita panjangkan dua harakat mad asli huruf waw. Summa tu, dan sum itu kita keluarkan hujung lidah. Summa tu. Okey, selesai. Kita masuk yang terakhir. Soffa. Cuba. Soffa. Fa itu dibaca dengan panjangnya dua harakat kerana ma'iwat. Ma'iwat. Asalnya tanwin fathatain ditukar menjadi satu sahaja. Dia jadi macam tu. Soffa, dua harakat. Fa itu dibaca dengan kadar panjangnya dua harakat. Okey. Sekarang kita gabungkan keempat-empat potongan ayat tersebut. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Sama-sama. 1, 2, mula. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Okey, selesai. Kita masuk pada potongan ayat seterusnya. وَقَدْ أَفْلَحَ. Saya baca terlebih dahulu.
وقد أفلح اليوم من استعلى. Saya ulang. وقد أفلح اليوم من استعلى. Okey, baik. Kita baca secara perkataan. وقد أفلح اليوم من استعلى. Okey, baik. Kita ambil potongan ayat pertama. Saya baca. وقد أفلح اليوم. Baca. وقد أفلح اليوم. Ulang. وقد أفلح اليوم. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok hukum tajwid. Waqad, huruf dal yang ada tanda mati asal qalqalah sughra detakan. Waqad lahal alif lam qamariyah. Bunyikan alif lam tersebut yauma. Waqad aflahal yauma. Okay, next. Manista'la. Apa dia? Manista'la. Manista'la. Baik, hukum tajwidnya adalah manista'la. La itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Okey, kerana man asli huruf alif. Manista'la. Okey, baik. Kita gabungkan waqad aflahal sama-sama. 1, 2, mula. Waqad aflahal yawma man ista'la. Okay, kita baca daripada awal ayat. Fa'ajmi'u sama-sama. 1, 2, mula. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaf. وقد أفلح اليوم من استعلى. Baik, kita terus pada ayat yang ke-65. Okey. Sebelum kita terus pada ayat yang ke-65, kita ulang bermula daripada ayat ke-60. Okey, sama-sama kita baca ayat 60. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wainakum la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Ayat ke-62. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum
Patah balik. An yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla. Okey, selesai ayat ke-64. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Sekarang kita masuk pada ayat ke-65. Okey, tempat wakafnya adalah wa imma. Wa imma, dua harakat. Kemudian kita patah balik. Wa imma annaku sampai habis. Boleh? Okey, baik. Sekarang saya baca terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan cuba perhatikan pada bacaan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Saya ulang sekali lagi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن bukan antaku annaku, sorry, sekali lagi. وإما أن نكون أول من ألقى. Okey, baik. Kita masuk pada potongan yang pertama. Okey, saya baca dulu. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما. Okey, sekarang kita potong ayat tersebut. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما. Okey, baik. Yang pertamanya adalah qalu. Baca. Qalu. Ulang. Qalu. Baik, di sini ada hukum mad asli huruf alif dan mad asli huruf waw. Kedua-dua ini dibaca dengan panjang dua harakat. Qalu. Okey, kemudian Ya Musa. Ulang. Ya Musa. Ya itu kita baca dengan panjangnya dua harakat mad asli huruf alif. Mu pun sama juga mad asli huruf alif. Sa ini adalah mad jaiz munfasil, iaitu mad asli huruf alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, maka panjang sa itu 5 harakat. Ya Musa. Cuba. Ya Musa. Kemudian Imma an tulqiya. Ulang. Imma an tulqiya. Ulang. Imma an tulqiya
tulqiya. Baik. Hukum tajwid yang pertamanya adalah huruf mim yang ada tanda syaddah didengungkan 2 harakat, iaitu wajibul gunnah. Tu dengung. Ma ini pula kita panjangkan dia 5 harakat, sama dengan yang mat jaiz ya Musa itu. Mat jaiz munfasil itu mat asli huruf alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah 5 harakat. Ma tu panjangkan dia 5 harakat. Imma antul, nun mati bertemu dengan huruf ta dengung 2 harakat ikhfa hakiki. Antul qiya, antul qiya. Okey, gabungkan. Imma antul qiya. Okey, baik, next. Wa imma. Ni pun sama dengan yang mana? Ini. Wa imma ini sama dengan imma ini. Sama je. Iaitu mim yang ada tanda syaddah 2 harakat, dan alif ni bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah 5 harakat. Tetapi yang pertama dia jadi 2 dulu. Sebab apa? Sebab kita wakaf wa imma kan. Wa imma, dia akan jadi macam tu, 2 harakat. Ma, sebab kita wakaf. Bila wakaf maka huruf alif ini dia tak sempat untuk bertemu dengan hamzah di sini. Maka wa imma 2 harakat saja. Bila kita baca wa imma annaku, bila kita patah balik sambung, itu barulah dia ada 5 harakat. Boleh? Jelas selesai. Saya baca ataupun kita baca sama-sama. Qalu, sama-sama. 1, 2, mula. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma. Macam tu. Imma 2 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, mula. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma. Okey, selesai. Kita masuk pada potongan yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Wa imma an nakuna awwala man alqa. Saya ulang. An nakuna awwala man alqa. Okey, baik. Sekarang kita ikut secara potongan ayat. Wa imma an nakuna awwala man alqa. Okey, 2 sajalah. Kita ambil yang pertama. Daripada sini wa imma. Saya baca. Wa imma an nakuna, wa imma an nakuna. Cuba. Wa imma an nakuna. Okey, baik. Hukum tajwid wa imma tadi dah bincang dah, 5 harakat apabila kita sambungkan dia kan. An nakuna, nun mati bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah. Anna didengungkan, masuk dan dengung 2 harakat. An nakuna, ku 2 harakat mad asli huruf waw. Okey, selesai. Wa imma sama-sama. 1, 2, mula. Wa imma an nakuna. Okey, baik, next. Saya baca terlebih dahulu. Awwala man alqa. Awwala man alqa. Cuba. Awwala man alqa. Baik, hukum tajwidnya nun mati bertemu dengan hamzah izhar halqi, tidak ada dengung. Man alqa.
alqa itu panjangkan dia 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Awwala man alqa. Okey, wa imma sama-sama 1 2 mula. Wa imma an nakuna awwala man alqa. Selesai, kita gabungkan bermula daripada awal ayat. Boleh sama-sama kita baca 1 2 mula. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma, patah balik, wa imma an nakuna awwala man alqa. Okey, selesai ayat ke-65. Dan saya rasa setakat itu dululah. Okey, sebagai akhirnya kita ulang balik ayat ke-65 sama-sama. 1 2 mula. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Wallahu alam. Saya harap tuan-tuan puan-puan dapat belajar sesuatu pada malam ni, ya. Walaupun tak banyak yang kita belajar, tapi sekurang-kurangnya ada, ya, yang tuan-tuan puan-puan belajar daripada saya. Itu sahaja. Saya minta maaf. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan di peringkat saya, ya. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak faham apa yang saya terangkan, mungkin itu adalah kelemahan saya. Saya mohon maaf. Dan kita harapkan moga-moga kelas kita pada malam ini mendapat rahmat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tutup, ya, kelas kita dengan doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.